Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, yang dah masuk tu boleh share. Okey, tunggu sekejap kita share dulu. Okey, selamat malam, selamat hari Jumaat. So malam ni kami nak share sedikitlah info kenapa kita beza kita simpan duit dengan simpan emas. Okey, sekejap Mana slide tu? Sekejap saya share slide sikit. Supaya kita boleh nampak lah apa yang kita nak share. Nanti kalau kita cakap je macam tak boleh bayang Okey, so hari ni kita nak share apa beza dia kalau kita simpan duit dengan simpan emas. Okey, kita ambil contoh paling minimum. Kita ambil kalau seseorang tu bergaji dalam 1,200. Gaji minimum lah, kita ambil gaji paling minimum. Okay, normally kita akan simpan atau kalau boleh lah kita wajibkan diri kita simpan 10% daripada gaji kita. Okay, macam mana nak buat tu? So, bila kita dapat gaji, first kali benda kita buat adalah kita kena reward diri kita dengan simpan 10% tu dalam kita punya account. Tak kisahlah dia duit ke ataupun emas. Okay. Itu kalau gaji kita paling minimum lah. So, kita boleh kira lah kalau gaji dalam 3,000, 10% 300. Kalau gaji orang tu 5,000, 500. Okay, so kita boleh tambah sekali dengan kita punya OT ataupun claim mileage kita kalau bagi yang ada claim atau claim-claim lain. So, kita boleh anggap dia sebagai pendapatan dan duit lebihan kita lah. So, jadi duit-duit lebihan tu kita kalau boleh lah kita selamatkan dia. Kita anggap dia macam bukan duit kita untuk kita belanja lah. Okay, daripada sini, kita ambil pengiraan yang paling minimum. Contoh, gaji orang tu 1,000. Okay, 1,000, 10% dari 1,000, 100. Okey. RM 100. Okey, kita buat ada bila kita nak menyimpan ni kita kena pandai buat kira-kira. Matematik sikit supaya kita nampak apa beza dia. Okey, contoh kalau sebulan kita simpan 100. Okey. Minimum 100. Setiap bulan dapat gaji je simpan 100. Setiap bulan konsisten. Maksudnya tak ada culas lah. Setiap bulan je masuk. Kalau gaji lagi berapa hari ni? 25. So 25 masuk je. First kali benda kita buat sebelum kita bayar-bayar hutang.
kita pergi transfer dulu 100 dalam kita punya simpanan. Tak kisahlah ASB ke, tabung haji ke atau mana-mana akaun. Okay, kalau kita buat kira-kira, 1 bulan 100. Kalau 1 tahun, 12 bulan, 1,200. Okey. Jadi 1,200 ni setahun simpanan kita setahun. Kita imagine kalau 18 tahun, kita boleh simpan total dia RM21,600 Malaysia. Kenapa saya ambil umur 18 tahun? Okay, 18 tahun ni kita boleh target untuk anak-anak kita. Contohlah, okay, kalau anak kita umur setahun kan, lagi 18 tahun, waktu tu umur dia 17 tahun. Masa tu adalah titik permulaan anak kita nak pergi belajar ataupun masa tu anak kita nak mulakan hidup. Sama ada dia, kalau jodoh awal dia nak kahwin ataupun dia nak keluar bekerja ataupun sambung belajar. Jadi duit ni lah yang kita boleh guna. Okey, nampak Ini kalau duit tau, kalau duit. And then 21,600 ni nilai dia 18 tahun akan datang tak sama dengan nilai RM21,600 pada hari ni. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Okay, tak apa, nanti kita cerita. Okay, kita tengok pula macam mana kalau kita simpan emas. Ikut kaedah yang sama, paling minimum. Sekejap Okey. Ni kalau kita simpan emas. Bila kita simpan emas, kita mesti ada target. Sebab apa kita kena ada target? Kena ada target lah, baru kita tahu apa yang kita nak. Setiap orang mesti ada impian dia yang berbeza-beza. So, bila kita ada impian, kita mesti akan berusaha keras lah untuk capai impian tu. Okey, ni saya tunjuk pengiraan matematik macam mana kalau kita simpan emas paling minimum. Okey, dalam emas paling minimum kita punya target kita boleh letak 1 bulan 1 gram. Ni paling rendah 1 gram. Okay. Kalau kita konsisten simpan sebulan 1 gram, InsyaAllah dalam masa 1 tahun kita akan capai 12 gram tanpa kita sedar. Kalau kita konsisten setiap bulan selama 18 tahun, InsyaAllah dalam akaun kita akan ada 216 gram. Okey, 216 gram ni kalau kita convert dia kepada ringgit, saya ambil harga hari ni Hari ni harga 1 gram 272. Harga 18 tahun lagi kita pun tak tahu Kalau lagi 18 tahun, nilai 216 gram ni adalah RM58,752. Nampak tak beza dia kalau kita simpan duit minimum 100 dan beza kita simpan emas minimum 1 gram. Dekat sini kita nampak lah kuasa emas tu dekat mana. Emas tu dia kita bersandarkan kepada gram. Bukan dia punya apa? Emas ni kita bersandarkan kepada total gram. Sebab bila kita simpan emas, kita punya target tu berapa gram kita nak. Kita tak kisah harga dia berapa sebab kita punya target tu gram. Okay? Kita tak fikir berapa harga dia. Okay. Itulah cara kita simpan emas. So, orang yang dah biasa
kita akan monitor harga emas lah. Okay, harga emas murah atau mahal bergantung kepada bila kita mula. Sebab benchmark kita semua tak sama. Okay, contoh hari ni kan 272. Actually benchmark untuk saya 272 sebab saya mula simpan emas masa harga emas 272. Mungkin ada yang simpan emas bulan Mac, masa tu harga emas 240 lebih. So dalam bulan April dia naik sikit 25 something. Dan dia naik 26 lebih sampailah hari ni dia naik 272. So jadi orang yang benchmark dia 272 macam saya, so saya akan anggap bulan lepas tu murah lah. So masa dia murah tu kita pulun lah. Kita tambah gram. Masa tu lah. So jadi hari ni nilai harga dia dah bertambah. Tapi kita tak tengok kat situ lah. Kita tengok berapa gram kita dah ada. Macam tu lah. Itulah beza dia. Kalau kita simpan duit, macam mana? Kalau kita simpan emas tu, kita nampak nilai dia tu macam mana. Okay. Rasanya faham kot? Okay. Okay, kenapa saya cakap tadi 21,600 duit tadi, nilai dia mungkin dah tak sama 18 tahun akan datang. Okay, saya bagi contoh Masa kita kecil-kecil, kan, kita suka beli gula-gula. Okay, 10 tahun lepas, kejap. 10 tahun ini contoh paling simple lah, contoh biasa. Okay. Kalau 10 tahun lepas harga gula-gula 5 biji 20 sen. Masa tu rasa macam mahal kan? Okay. Tapi hari ni 1 biji gula-gula berharga 50 sen. Gula-gula yang sama. So kat situlah kita nampak inflasi tu berlaku. Maksud dia benda yang sama tapi harga dia berbeza, lebih mahal. Tu contoh dia. Okay, lagi satu. Target kita simpan emas ni, okay, contoh macam saya simpan sebab untuk pendidikan anak. Okay, pendidikan anak. Which is saya tak tahu lagi 18 tahun nanti berapa kos pendidikan untuk saya hantar anak saya tu. Masa tu kita tak tahu, mungkin tak ada PTPTN, tak ada pinjaman. Pinjaman mungkin ada lah, mungkin tak ada beasiswa. Masa tu kita tak tahu. Okay, kalau waktu kita belajar mungkin kita ada loan, ada beasiswa, macam tu lah. So jadi kita tak rasa lah benda tu. So jadi benda ni lah yang kita orang selalu cakap lah. Dan kita orang punya target pun untuk pendidikan anak lah. Sebab 18 tahun lagi saya pun tak tahu nak jadi apa sebab sekarang pun kita nak hantar anak kita pergi sekolah swasta pun agak mahal lah. Contohlah kalau kita hantar anak kita pergi tadika pun, kan, yuran tahunan pun dah 1,000 lebih. Mingguan pula. 1,000 lebih tu pun rasanya kalau awal tahun tu, kalau orang tu ada ramai anak, tersepit lah juga dia nak bayar kan. Itu waktu tadika. Waktu sekolah rendah mungkin kita masuk sekolah biasa. Okay lah, kita bayar PIBG, beli baju sekolah, semua tu lah. Mungkin sekolah menengah, kalau rezeki kita anak kita tak dapat masuk sekolah ni, kita pun akan hantar dia pergi sekolah yang terbaik lah. Which is kita akan guna duit lah. Tu mungkin kita kena laju sikit lah sebab kita target untuk anak kita. Kalau kita target untuk anak kita masa form 1, kita kena kerja keras lah. Okay. Tu antara contoh yang saya boleh bagilah buat masa ni. Okay. Okay.
Okay, macam mana kita nak dapat emas tu? Kita dah simpan ni. Betul ke emas ni ada kan? Sebab dalam akaun nampak nombor je. Okay. Kita boleh keluarkan emas tu. Okay, saya tunjuk macam mana cara kita boleh kita boleh dapatkan emas fizikal kita tu. Okay. Sebenarnya dia ada banyak cara. Salah satu dia adalah kita simpan gap sikit-sikit. Contohlah kita simpan sebulan 1 gram. Okay, kita nak keluarkan 5 gram. Kejap Okey, contohlah. Saya terangkan sikit-sikit. Okey, kita apa saya cakap tadi? Okey, kita simpan account gap banyak-banyak setiap bulan tu kan. Betul ke ni kan? Macam tak percaya je. Okey. Macam ni. Kita simpan 1 bulan 1 gram. Sampai dia 6 gram, kita keluarkan 5 gram bunga emas. Kenapa kena ada 6 gram baru boleh keluar 5 gram? Okey, sebab kita mesti tinggalkan minimum 1 gram dalam akaun gap kita supaya akaun kita kekal aktif. Macam tu. Okey, cara-cara dia kita boleh buat Git. Public Gold akan post direct ke kita. So kita tak perlu nak pergi Public Gold ke, nak pergi buat appointment ke, nak kena pergi macam tak ada masa lah nak pergi sebab kita kan sibuk. And then sekarang pun PKP kan, kita nak pergi sana sini tu susah. So dengan GIT ni, kita boleh dapat emas kita dengan kita duduk kat rumah je. Kita simpan, dah cukup kita keluarkan. Public Gold akan post berinsurans. InsyaAllah selamat sampai. Okey, hari ni saya nak tunjuk Okey, hari ni saya nak tunjuk macam mana cara Public Gold post. Okey, ni. Dia akan letak dalam satu beg. Bila kita buka plastik tu, dia akan berada dalam pouch ni. Okey. Selamat Okey, saya tunjuk Okey, kita gunting pouch ni. So bila kita keluarkan, ada satu lagi lapisan. Lepas tu kita keluarkan, dia letak dalam envelope. Macam ni. Okey. Apa? Okey, so dalam envelope ni dia akan sertakan invoice kita lah. Okey, nampak? Okey. Okey, yang ni kita orang beli daripada PG Mall Okey. Selain daripada Git, kita juga boleh dapatkan kita boleh dapatkan emas fizikal. Ni saya bagi contoh 5 gram daripada PG Mall. Okey. Tengok dia akan pack, dia akan letak dalam ni. Yang saya punya, tak semestinya ada letak dalam ni. Okey. Contoh dia Okey. Inilah dia. Bunga emas 5 gram tu. Allah. Okey. Ni ini bunga emas 5 gram. Okey, bunga emas 5 gram ni dia akan datang bersama dengan beranak dia. Okey, nampak dia tulis 5 gram. Okey. Ini contoh emas fizikal 5 gram. 5 gram adalah bunga emas yang paling kecil lah yang kita boleh keluarkan.
Dia akan simpan dalam casing Sekejap saya buka dia. Tak boleh pula. Okey. Allah. Okey, ni dia emas. Ini dia bunga emas 5 gram. 5 gram ni nipis je. Okey. Yang ni pula contoh 10 gram. Sama, dia datang dengan sertifikat surat beranak dalam casing. Sekejap saya buka dia. Okey, ni 10 gram. Okey, ada 5 gram dengan 10 gram ni tak banyak beza pun. Okey, nampak saiz dia. Sama je. Beza dia ketebalan dia dengan berat lah. Okey. So, harga 1 gram, 5 gram hari ni dalam 1,300. 1,399, 1,004. Boleh beli dekat PG Mall kalau yang berminat. Kalau yang belum ada account Gap, boleh beli dekat PG Mall. Siapa yang ada Gap boleh keluarkan terus daripada Gap. Guna GIT tadi. Git. Untuk Git, kita boleh public good boleh post kat kita up to 21.25 gram. Iaitu dia bersamaan dengan 5 dinar. Okay. Kalau lebih daripada 21.25 gram, kita kena pergi branch lah. Collect. Okay. Itu saya nak share yang ni lah. Public goal, cara-cara public goal post kat kita. InsyaAllah selamat. Okay, selain tu juga, kita pun boleh juga beli limited edition daripada public goal. Limited edition ni dia 1 gram dia berserta dengan emas 1 gram. Emas dia macam SIM card. Kecil je. Dia ada nombor siri kat bawah ni. So kalau kita beli nombor siri ni random lah. Dia akan post kat kita. Limited edition yang paling baru adalah Harimau Malaya. Tapi belum keluar. Tu yang latest lah. Ini yang sebelum-sebelum ni. Normally limited edition ni dia dia memang ada dia punya peminat. Okey, harga sekeping kad ni dalam 300 ke 300.5. Depends berapa dia open. Okey. Dia ada banyak jenis lah. Macam contoh ni, apa nama ni? Batman. Kita ada Superman. Dan macam-macam lagi lah. Okey. Untuk yang belum ada account Gap, kalau nak buka account Gap, kita boleh start paling rendah RM100 atau 1 gram. Kalau RM100, untuk hari ni 1 gram 272. Kalau 100, 0.3.
3676 gram. Okey, actually nak buka account Gap tu percuma, bukan 100 tu bayar tau kat kita orang, bukan. RM100 tu adalah dia akan convert pergi 0.3 gram tadi, 3 something gram. So 3676 gram kalau hari ni hari ni. Okay, esok harga dia lain. So jadi 100 tu adalah yang kita simpan hari ini 0.3676 gram. Jadi kalau kita buka akaun hari ni 100, dalam akaun kita nanti akan direkodkan 0.3676. So buka akaun Gap ni tak ada bayar apa-apa pun. Tak ada bayar. Kalau 100, kalau kita buka 1 gram, RM272, maksudnya hari ni kita buka dalam akaun kita, besok lah dia akan update 1 gram. Maksudnya yang korang bayar tu korang punya. Yang kita bayar tu, yang tuan-tuan bayar tu tuan-tuan punya. Macam tu lah. Okay, so maksudnya tak ada apa-apa kerugian lah kita buka akaun Gram ni. Akaun Gap ni. Paling minimum kita buka RM100 atau 1 gram. So bila kita dah start buka akaun Gap, so kita boleh terus menabung kat situ lah. Kita terus boleh tambah kita punya simpanan 24 jam. Sebab dia ada, kita boleh tambah melalui apps. Kita boleh buat transfer bank in ataupun pakai FPX. Direct ke online banking kita. Okay. Apa lagi? Okay, dah nak setengah jam dah. Okay, itu saja yang saya nak share malam ni. So, kalau kepada okay, so itu saja saya nak share. So, hari ni apa yang saya share tadi secara kesimpulan dia, beza kalau kita simpan sebulan 100 dengan sebulan 1 gram. So kita nampak beza dia dari segi nilai lah, nilai. And then kita lagi satu saya share juga untuk cara-cara kita nak dapatkan emas fizikal, di mana kita boleh mendapatkan daripada kita punya akaun Gap, and then kita keluarkan guna Git ataupun kita direct beli dekat PG Mall. Ada dua cara lah. So PG Public Gold akan post direct kat kita lah. So kalau lebih 21.25 gram, kita kena collect sendiri. Kalau kurang, Public Gold boleh post kat kita. So jimat masa lah. Okay, and then lagi satu, kalau nak buka akaun, terus WhatsApp nombor yang ada dekat komen. Okay, so hari ni itu saja daripada saya. Kalau ada salah dan silap, minta maaf. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh direct WhatsApp ataupun PM lah. Apa-apa kita orang kami akan bantu, insyaAllah. Okay, itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi.